Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anak-anak 3 Anggerik. Cikgu ucapkan selamat datang ke kelas Bahasa Melayu. Baik, ini merupakan kelas kita pertama kali secara PDPR ataupun secara atas talian. Cikgu terlebih dahulu cikgu sukalah untuk memperkenalkan diri. Nama cikgu Nurul Izzati binti Zulkifli. Boleh panggil cikgu Izzati. Cikgu merupakan guru pelatih yang mana berasal dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Jadi, cikgu sebenarnya akan mengajar awak dalam tempoh 3 bulan bermula hari ini sehingga bulan 5 nanti. Setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis, manakala hari Isnin dan Jumaat akan diteruskan oleh Cikgu Mansor seperti biasa. Jadi cikgu berharap agar anak-anak murid cikgu dalam kelas 3 Anggerik ini dapat bagi kerjasama dengan cikgu. Bagi respon yang baik setiap kali kelas. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Boleh tanya, tak ada masalah, cikgu tolong. Kemudian cikgu nak sentiasa hadir kelas dan faham apa yang cikgu ajar. Dan selain itu cikgu nak juga anak-anak untuk patuhi peraturan yang telah cikgu tetapkan setiap kali kelas kita berlangsung. Seterusnya, tanpa berlengah, cikgu akan terus masuk kepada sesi PDP kita pada hari ini. Baik, anak-anak nampak tak gambar cikgu paparkan ni? Mestilah nampak kan? Cikgu nak bagi tahu tempat ni merupakan Taman Rekreasi Ulu Bendul. Jadi pada tahun 2019, cikgu dan juga rakan-rakan pernah ke Taman Rekreasi Ulu Bendul. Tujuan cikgu ke sana adalah untuk berkemah. Berkemah dengan rakan-rakan. Ya. Banyak sangat aktiviti yang cikgu lakukan semasa berkemah di Taman Rekreasi Ulu Bendul, antaranya cikgu memasak, kedua cikgu meneroka ke hutan dan cikgu berkayak dengan kawan-kawan cikgu. Jadi semua aktiviti ni cikgu buat bersama-sama dengan rakan-rakan cikgu semasa perkemahan. Jadi cikgu anggap aktiviti perkemahan yang cikgu pernah alami di Taman Rekreasi Ulu Bendul ni merupakan satu kenangan manis untuk cikgu. Cikgu rasa bahagia, cikgu rasa seronok sebab cikgu boleh teroka banyak sangat benda. Cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu yang tengah fokus tengok video ni, pernah tak anak-anak pergi bercuti dengan keluarga lah? Pernah tak? Pernah kan? Cikgu tahu ada yang pergi Langkawi, ada yang pergi Melaka. Lagi? Mana lagi tempat percutian? Banyak lagi kan? Luar negara pun ada. Jadi kita, apa yang anak-anak rasa bila pergi bercuti ataupun berkemah? Seronok. Ya, macam tu jugalah cikgu rasa. Jadi untuk hari ini sebenarnya cikgu nak kita bina satu perenggan. Satu perenggan yang mana cerita yang cikgu sampaikan tadi dalam bentuk perenggan. Dalam bentuk perenggan, cerita yang cikgu sampaikan dalam bentuk perenggan. Jadi hari ini kita akan buat apa? Kita akan bina dan menulis perenggan. Seperti mana yang cikgu paparkan di sini, anak-anak akan membina dan menulis perenggan merujuk kepada buku teks unit 3, tajuk Kenangan Manis, halaman 15. Jadi anak-anak bolehlah kalau nak rujuk buku ataupun nak rujuk buku teks digital nanti. Baik. Untuk hasil pembelajaran hari ini, cikgu akan sebutkan standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran. Untuk standard kandungan, cikgu pilih 3.1 asas menulis. Standard pembelajaran 3.2.1 membina dan menulis perenggan dan objektif pembelajaran. Iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat merangka 3 isi perenggan berdasarkan gambar dengan betul. Kedua, menulis 3 perenggan berdasarkan rangka yang telah dibuat dengan betul dan kemas. Macam mana cikgu bagi tahu tadi, cikgu bercerita berdasarkan gambar. Kemudian cikgu buat apa? Cikgu nak kita sama-sama tulis dan bina perenggan. Baik, apa itu perenggan? Perenggan merupakan satu kumpulan ayat tentang isi atau idea yang sama. Cikgu ulang, satu kumpulan ayat tentang isi atau idea yang sama. Baik, kumpulan ayat, ingat ya. Kedua, dalam penulisan, pembinaan perenggan adalah untuk membahagikan isi yang ingin disampaikan. Untuk apa? Untuk membahagikan isi yang ingin disampaikan. Ketiga, setiap kali perubahan isi atau fokus berlaku, kita perlu memulakan perenggan baharu.
Jadi di sini nampaklah, kita nampak perenggan adalah satu kumpulan ayat tentang apa? Tentang isi yang bagaimana, isi yang ingin disampaikan. Ketiga, kalau kita nak menulis perubahan isi ataupun isi yang berlainan dengan isi pertama tadi, kita kena buat apa? Kita kena mulakan dengan perenggan baharu. Jelas ya anak-anak? Ya, walaupun cikgu tak nampak, cikgu tahu anak-anak sedang angguk kan? Bagus. Seterusnya, kita tengok bagaimana kita nak bina perenggan. Tadi kita dah kenal dah macam mana, apa itu perenggan. Kita dah tengok dah perenggan tu ada berapa dan sebagainya. Kita akan tengok dulu membina perenggan langkah pertama. Pertama, kita kena perhatikan gambar dengan teliti. Cikgu sertakan di sini 3 gambar. Kalau anak-anak buka buku teks, yang kita adalah buku teks ni, kita adalah gambar ini dalam buku teks kan. Bagus, kalau nak perasan, bagus cikgu ucapkan tahniah. Kita perhatikan gambar dengan teliti. Kita tengok satu persatu ya. Gambar pertama, kita tengok ada keluarga. Ada keluarga sedang berada di ruang tamu. Apa yang mereka sedang buat tu? Tengok. Datuk dan Nenek tengah Datuk dan Nenek tengah apa? Tengah menonton televisyen. Ayah dengan kakak buat apa? Berbual. Baik, cukup di situ. Seterusnya kita teliti pula gambar kedua. Gambar kedua kita tengok anak-anak ni sedang bantu Datuk dan Nenek. Anak-anak ini sedang bantu Datuk dan Nenek. Manakala kita tengok ada seorang perempuan dan juga seorang lelaki sedang membantu anak-anak yang berada di meja ini. Betul tak? Betul. Dan juga kita tengok dia juga perempuan ini juga mengedarkan air kepada anak-anak yang berada di meja itu. Baik, kita tengok dulu satu persatu. Gambar ketiga. Anak-anak boleh tahu tak ni apa? Tahu? Ini jambatan gantung. Betul. Bijak anak-anak murid cikgu. Jadi jambatan gantung ni kita tengok kawan-kawan kita dalam gambar ni sedang meniti jambatan gantung. Tengok tu kawan-kawan kita pegang tali jambatan dengan penuh erat. Erat betul. Takut jatuh lah agaknya. Tak semua orang tahu ada peluang untuk naik jambatan gantung ni. Jadi kita dah tengok dah gambar dengan teliti. Kita dah tahu dah gambar 1 buat apa, gambar 2 buat apa, gambar 3 buat apa. Langkah kedua, kita akan menulis 3 aktiviti yang terdapat di dalam gambar tersebut. Kita tengok satu persatu ya. Tadi kita dah tengok, sekarang kita nak tulis 3 aktiviti. Pertama, keluarga berkumpul. Kedua, berbual di ruang tamu. Betul lah tadi cikgu ada cakap kan. Datuk dan juga ayah sedang apa? Sedang berbual manakala ada juga ahli keluarga di sini sedang menonton tayangan video. Seterusnya, gambar kedua. Kita tengok cikgu sebut tadi kan ada yang membantu, ada yang mengedarkan air dan ada yang melayan dan sebagainya lah. Jadi cikgu senaraikan satu persatu. Pertama, membantu Datuk dan Nenek. Kedua, mengedarkan minuman. Ketiga, melayan anak-anak yatim. Dan untuk gambar yang terakhir, cikgu tuliskan 3 aktiviti. Pertama, meniti jambatan gantung. Kedua, memegang tali jambatan dengan kuatnya. Dan yang ketiga, merupakan pengalaman berharga. Jadi cikgu senaraikan 3 aktiviti yang cikgu nampak lah dalam setiap gambar ni tadi. Sebab tu, kenapa langkah pertama tadi kita perlu teliti betul-betul gambar yang ada supaya kita tidak tersilap menulis rangka isi. Seterusnya, maaf cikgu, terhalang pula. Okey, tengok cikgu ulang untuk gambar ketiga. Meniti jambatan gantung, memegang tali jambatan dengan kuatnya. Dan yang ketiga merupakan pengalaman berharga. Jadi seterusnya kita bergerak pula kepada langkah ketiga. Langkah ketiga apa yang anak-anak perlu buat ialah bina 2 atau 3 ayat bagi setiap gambar berdasarkan rangka aktiviti yang telah anak-anak tulis tadi. Baik, untuk gambar pertama, ayatnya ialah berbunyi begini. Semua anggota keluarga berkumpul dan berbual di ruang tamu. Mereka menonton tayangan video semasa berada di kampus tari. Gambar kedua, para peserta kamp membantu Datuk dan Nenek untuk mengedarkan minuman.
Sementara itu, Raju dan Yaya melayan anak-anak yatim. Gambar ketiga, saya dan rakan-rakan meniti jambatan gantung. Kami memegang tali jambatan dengan kuatnya. Aktiviti meniti jambatan merupakan pengalaman berharga bagi saya. Baik, kalau anak-anak perasan, cikgu ada warnakan tulisan di sini warna hitam dan juga warna biru. Jadi warna biru ini merupakan rangka yang anak-anak tulis tadi. Rangka yang anak-anak tulis pada langkah kedua tadi. Ni langkah kedua. Anak-anak dah tulis kan? Seterusnya langkah ketiga cikgu kata apa? Bina 2 atau 3 ayat bagi setiap gambar. Jadi cikgu cantumkanlah dengan beberapa perkataan yang sesuai. Contoh di sini, semoga anggota keluarga berkumpul dan berbual di ruang tamu. Jadi terbentuklah ayat. Jadi di sini sebenarnya ayat-ayat yang cikgu bina ni sebenarnya telah terbentuknya satu perenggan. Kenapa terbentuk satu perenggan cikgu? Kerana perenggan tadi mengandungi berapa? Mengandungi kumpulan ayat. Jadi disebabkan itu, bila cikgu dah tulis lebih daripada satu ayat dalam bentuk begini, ia dipanggil sebagai satu perenggan. Seterusnya kita akan tengok. Bila kita dah tulis ni satu persatu, satu perenggan, gambar pertama, satu perenggan, gambar kedua, satu perenggan, gambar ketiga, maka terbentuklah tiga perenggan. Cikgu kita tengok yang pertama. Perenggan pertama merujuk kepada gambar ini. Semua anggota keluarga berkumpul dan berbual di ruang tamu. Mereka menonton tayangan video semasa berada di kampus tari. Gambar kedua, seterusnya, para peserta kamp membantu datuk dan nenek untuk mengedar minuman. Sementara itu, Raju dan Yaya melayan anak-anak yatim. Gambar ketiga, iaitu perenggan ketiga, akhir sekali, saya dan rakan-rakan meniti jambatan gantung. Kami memegang tali jambatan dengan kuatnya. Aktiviti meniti jambatan merupakan pengalaman berharga bagi saya. Baik, kalau anak-anak perasan, pertama tadi cikgu dah cakap, satu perenggan kita ada lebih daripada satu ayat ataupun kita cakap sebagai satu kumpulan ayat. Kita ada kumpulan ayat dalam satu perenggan tu, ada kumpulan ayat, maksudnya ada lebih daripada satu ayat lah. Kemudian cikgu ada cakap juga, kalau kita ada idea yang lain untuk menulis perenggan seterusnya, kita perlulah membuat perenggan yang baharu. Sama seperti mana perenggan pertama, kedua, ketiga cikgu asingkan. Sebab ideanya atau fokus isinya berbeza. Kemudian, dari segi penulisan pula, kalau anak-anak perasan, perenggan pertama biasanya kita mula di hujung ayat. Kita mula di hujung, maafkan cikgu, bermula di hujung baris buku. Kalau kita tengok buku tulis kita ada garis kan? Garis tu kita bermula di hujung garis tu, dekat dengan garis tu. Tapi bila kita dah buat perenggan yang baharu, kita akan jarakkan sedikit, kemudian kita baru tulis. Bila dah sampai ke hujung, kita kembali ke hujung, kita rapat balik dengan buku tadi. Sama seperti mana cikgu tulis di sini. Kemudian sama juga seterusnya hinggalah perenggan terakhir. Kemudian anak-anak, kalau nak mencantikkan perenggan, cikgu cadangkan untuk kita letak penanda wacana. Macam cikgu letak ni seterusnya. Akhir sekali. Kita ada banyak sangat penanda wacana. Antaranya, selain itu, seterusnya, selanjutnya, dan lain-lain. Kita ada banyak sangat penanda wacana yang ada dalam penulisan bahasa Melayu. Jadi lebih cantiklah penulisan perenggan. Jadi cikgu dah tanya anak-anak, faham tak bagaimana kita nak tulis perenggan? Cikgu nampak ada yang angguk bersungguh-sungguh dan mungkin adalah segelintir yang mungkin kurang. Jadi untuk itu, cikgu nak kita buat aktiviti. Cikgu telah sediakan 3 aktiviti untuk anak-anak, iaitu aktiviti pertama, aktiviti kedua dan juga aktiviti pengukuhan. Untuk aktiviti pertama, cikgu nak anak-anak membina rangkap perenggan. Seperti mana cikgu nyatakan dalam langkah tadi, kita perlu buat apa? Kita perlu buat rangka, kita perlu membina rangka perenggan. Jadi di sini cikgu nak arahan soalan, tuliskan 3 rangka isi perenggan berdasarkan gambar berikut. Kalau kita tengok di sini cikgu ada sediakan 3 gambar, jadi anak-anak perlu isi ketiga-tiga gambar inilah dengan 3 isi untuk merangka perenggan ini. Jadi kita tengoklah satu persatu gambar ni tunjuk apa contoh. Kita tengok
Rakan-rakan sedang berbaris. Rakan-rakan sedang berbaris. Kalau gambar kedua, apa ni? Jurulatih sedang menolong seorang kanak-kanak memanjat tembok ataupun tulis je. Jurulatih membantu seorang budak lelaki. Contoh, dan gambar ketiga, teliti lah elok. Sedang buat apa ni? Sedang merangkak. Pastikan tulis 3 isi. Cikgu ulang, tulis 3 isi bagi setiap gambar. Untuk kita buat apa? Untuk kita bina rangka berdasarkan gambar yang cikgu berikan. Kemudian aktiviti kedua, cikgu nak murid-murid untuk tulis 3 perenggan berdasarkan 3 rangka isi perenggan yang telah anda bina dengan betul dan kemas. Tulis 3 perenggan tersebut di dalam buku tulis. Jadi perenggan 1 merujuk kepada gambar 1. Perenggan kedua merujuk kepada gambar kedua. Perenggan ketiga merujuk kepada gambar ketiga. Jadi kalau macam biasa cikgu ulang tadi, kalau perenggan 1 cikgu kata apa? Tulis rapat. Rapat dengan baris ni. Rapat dengan baris. Tapi kalau perenggan kedua kita mulakan dengan jarak. Begitu juga dengan perenggan seterusnya sehinggalah perenggan yang terakhir. Baik, maklum? Jelas? Bagus anak-anak. Kemudian akhir sekali aktiviti pengukuhan. Aktiviti pengukuhan cikgu nak anak-anak menyalin semula perenggan. Jadi cikgu dah berikan petikan perenggan di sini. Nabila dan keluarganya pergi bercuti di kawasan rekreasi iaitu Pulau Santap. Pulau Santap terkenal sebagai tempat berehat dan berkelah. Tempat ini sering dikunjungi oleh pelancong. Air sungainya sangat jernih. Menjelang lewat petang, Nabila dan keluarganya pulang ke rumah dengan gembira. Jadi anak-anak tak perlu buat susah, tak perlu susahkan diri pun. Cuma perlu salin sahaja perenggan ini dalam buku latihan masing-masing, kemudian hantar bukti bergambar di WhatsApp peribadi cikgu ataupun betul, di WhatsApp peribadi cikgu. Jadi anak-anak perlu buat ketiga-tiga aktiviti, wajib buat ketiga-tiga aktiviti ini dan diminta untuk hantar kepada cikgu sebelum jam 9 malam ini untuk disemak. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudi menonton sehingga penghujung video. Cikgu nak ucapkan terima kasih atas penglibatan aktif anak-anak sepanjang PDP kita berlangsung pada hari ini. Walaupun cikgu tak nampak, cikgu tahu anak-anak sangat fokus dan juga anak-anak memberi respon di sebalik video ini insyaAllah. Jadi cikgu harap anak-anak boleh buat 3 aktiviti ini yang cikgu akan edarkan dalam bentuk file, dokumen di WhatsApp nanti. Apapun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya, semoga berjaya dan sebarang persoalan boleh tanya cikgu di WhatsApp peribadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.